Jadi insyaAllah hari ini kita berkuliah maghrib dengan Ustaz Ansem. Kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa habibillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berkumpul di rumah masing-masing sudah tentunya untuk kita sama-sama membesarkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah pun selesai menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah di rumah di sisi Allah Subhanahu wa taala akan mendapat ganjaran yang sebaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana yang telah direncanakan, alhamdulillah kita akan memulakan kuliah maghrib ataupun dulu kalau di maktab kita biasa sinonim dengan menadah kitab. Jadi untuk makluman tuan-tuan puan-puan yang di luar sana, di samping kita bersiaran secara langsung melalui aplikasi Zoom, saya juga telah bersama-sama mengongsikan kuliah ini di laman Facebook saya sendiri. Boleh sama-sama lihatlah salah satulah, jangan dengar dua-dua. Jadi takut nanti jadi macam tadi, jadi keliru sedikit. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam ini kita akan mendapat sebuah sedikit yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita duduk dalam majlis ilmu, kita akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kita tahu bahawa dalam majlis ilmu ini bukan sahaja kita yang berada di sini, bahkan Allah Ta'ala menyatakan dalam satu hadis kursi yang mana bermaksud ketika mana berlakunya ataupun bila mana berlakunya majlis ilmu ini, malaikat akan duduk dalam majlis ilmu bertimpa-timpa hingga ke arsy Allah Subhanahu wa taala dalam masa yang sama mendoakan kesejahteraan dan rahmat kepada setiap orang yang berada dalam majlis ilmu ini. Sebab itulah mudah-mudahan kita dapat bersama-sama mudah-mudahan mengutip sedikit ilmu pengetahuan yang akan saya kongsikan sebentar nanti. Sebenarnya bila lihat kepada perkembangan mutaakhir ini, kita lihat bagaimana manusia semakin mula mencari ketenangan, tidak kiralah ketenangan itu bagi mereka sesuatu yang mereka rasa mudah untuk mereka perolehi. Namun kita sebagai orang Islam, ketenangan itu sudah tentulah kita dapati bila mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkembangan yang lain juga dalam Masjid Aqsa, kalau siapa-siapa yang belum kenal Masjid Aqsa, nanti kita akan cerita kemudianlah. Untuk makluman pengguna Facebook, kuliah ini sebenarnya direncanakan oleh kami di peringkat bekas-bekas pelajar Maktab Rendah Sains Mesin untuk batch SPN 2000, yang mana alhamdulillah kita akan mulakan kuliah dengan melihat kepada kitab yang insya-Allah saya pilih sendiri sebagai satu pedoman kepada kita. Kalau kita lihat sebagaimana yang mungkin boleh dilihat di atas meja ni, tak tahu nampak ke tidak, tapi tak apa, saya angkatlah. Ini kitab lama, kitab Arab Safinatun Najah, mana ia Safinatun Najah, kita lihat di sini, kitab yang dikarang oleh Syekh Salim bin Abdullah, satu karya yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah, yang mana menceritakan dalam kitab ni dia mengisahkan tentang ilmu fiqh, yang mana ia sangat-sangat sesuai untuk mereka-mereka yang
memulakan ataupun untuk baru nak memulakan pengajian berkitab dalam kitab fiqh itu sendiri. Jadi sebab itulah saya memilih untuk membentangkan sedikit tentang kitab ini. Dan untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, kitab Safinatun Najah ni saya mengaji masa di kampus dulu, masuk kat UTM, pergi cuti semester tu, berkampung di pondok di Melaka, mengaji kitab dengan tuan guru Zulkifli Ismail di Melaka, pondok Baitul Qura. Di situ saya mengaji kitab ni, dan insya-Allah kita mengamalkan satu hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita yang mana sampaikan balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Jadi mengambil sempena daripada tanggungjawab tersebut, kita sama-sama agar dapat boleh berkongsi tentang kitab ini. Dan insya-Allah saya pun tak tahu berapa lama kita akan menghabiskan kitab ini. Cuma untuk makluman semua sahabat-sahabat, kalau boleh bila mana kita mengaji kitab ni, kita target supaya kita boleh habis dalam keadaan kita alim. Alim pun makna kita faham kitab ini dan kita boleh amalkan. Kita tak perlu nak kejar-kejar sangat nak habiskan pengajian ini dalam tempoh beberapa lama khusus dan seumpama dengannya. InsyaAllah selagi mana kita ini berpeluang untuk mengaji, kita mengajilah setiap minggu tu. Cuma walaupun kita asalnya dalam bahasa Arab, sebenarnya kita lebih mudah ketika ini kerana ada sebahagian ulama telah melengkapkan ataupun telah melakukan syarah untuk kitab ni. Kalau ikut pada kitab ni matan saja. Matan ni maksudnya perkataan ataupun tulisan ataupun pengajian dalam bentuk asas dan juga dalam bentuk penyampaian secara asas lah, maksudnya dia tidak ada huraian, itu matan. Dia kalau ada syarah dia ada huraian lah, dan saya memilih syarah yang ditulis di sini oleh sebahagian ulama, kemudian diterjemahkan oleh bekas mufti ataupun sekalian menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Nanti kita akan tengok nanti dalam pendahuluan kitab ini. Cuma hari ini mungkin sebahagian daripada kita belum ada lagi kitab ni. Kalau siapa yang belum ada boleh dapatkan kemudian, insya-Allah boleh dapatkan di mana-mana kedai buku yang berhampiran lah. Kalau baru ni saya beli di Popular pun ada, di MPH pun ada. Kalau rasa macam nak beli dengan harga yang lebih murah, boleh terus ke galeri buku PTS di Batu Cave. Kalau rasa macam nak senang lagi, boleh beli dengan saya lah, itu lagi senang lah. Nanti boleh dapatkan nanti, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita mulakan dengan pengajian kitab ini, suka untuk saya menceritakan sedikit tentang kitab ini yang bagaimana saya sebut tadi. Kalau kitab ni lah, ni kitab syarah bagi kitab Safinatun Najah, yang mana menceritakan ataupun dalam terjemahan dia adalah Bahtera Penyelamat. Bahtera Penyelamat. Kitab ni ditulis oleh ulama Tuan Syekh Salim bin Abdullah. Sini kat kitab dia ada tulis, yang mana dia antara karangan kitab yang dikarang kitab ni lah Safinatun Najah. Dan ada kitab yang lain, Al-Fawaid Al-Jariyah fi Al-Zajar Al-Ta'ati Al-Hiya Al-Ribawiyah. Ini juga kitab yang berkaitan dengan fiqh. Jadi kalau kita lihat, kalau kita dapat mempelajari sedikit tentang kitab ini, kita perhatikan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din. Allah Taala menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat ke-122 yang mana bermaksud maka hendaklah keluar sebahagian sahaja daripada setiap puak antara mereka bagi mendalami ilmu agama. Ayat ini menceritakan tentang bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila turun ayat ini menceritakan tentang perihal sahabat-sahabat
supaya tidak semuanya turun berperang. Jangan semua pergi berperang, hendaklah ada falaula nafara min kulli firqatin minhum. Hendaklah ada di kalangan kamu umat Nabi Muhammad ni mereka yang tinggal seketika, tidak keluar ikut berperang semata-mata untuk apa? Untuk yatafaqahu fid din, untuk mendalami ilmu agama. Jadi ini adalah sebahagian intipati yang mungkin kita boleh lihat pada kitab ini, yang mana menjadi satu peranan kepada kita dalam kesibukan kita bekerja, mungkin kesibukan kita mencari rezeki, mengumpulkan harta duniawi, duit dan sebagainya untuk bekalan kita di masa hadapan untuk anak cucu kita. Dalam masa yang sama, kita ambil sedikit masa untuk kita sama-sama mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat daripada kitab ini memang terlalu asal lah, kita akan mulakan dengan rukun Islam, rukun iman. Kita akan belajar, kita akan mengaji tentang bagaimana tentang bertaharah, nak bersuci bagaimana, kita nak solat bagaimana, solat Jumaat macam mana, rukun-rukun sujud, rukun-rukun solat. Benda-benda ni sebenarnya telah pun kita pelajari, cuma sistem yang kita belajar hari ini lebih kepada kita merujuk kepada kitab ini, kita mengambil keberkatan penulis kitab ini, kerana ulama-ulama ni dia menulis kitab dalam keadaan mereka ini mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kutip mutiara-mutiara tu, kalau tak dapat banyak, dapat sedikit pun dah cukup dah. Jadi begitulah cara kita nak memahami ataupun kita cuma nak memulakan pengajian ini. Jadi selawat dan salam kita tujukan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita yang telah pun memegang amanah sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu baik sekali, hingga kita hari ini dapat memperoleh iman, memperoleh Islam daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bertepatan dengan malam ini merupakan malam Maulidur Rasul, yang mana kita menyambut ataupun kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilahirkan di bumi Mekah dalam keadaan yang cukup bersusah payah. Rasulullah lahir dalam keadaan tidak mempunyai ayah. Ayahnya meninggal dunia sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kandungan. Jadi sebagaimana kita tahu dalam sirah yang telah dipelajari sebelum ini, ketika mana Rasulullah berada dalam kandungan 2 bulan, pada ketika itulah Nabi Muhammad SAW kehilangan ayah dia. Maksudnya dia tidak dapat melihat ayah dia sendiri sewaktu dia berlahir ke dunia ini. Dan begitulah kita lihat bagaimana bila mana kita sebut, saya nak sentuh sikit bila mana kita sebut tentang perihal Nabi SAW, yang mana kebetulan pada hari esok kita akan menyambut Maulidur Rasul kehadiran Nabi SAW. Kalau kita lihat bagaimana dia awal kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda dihantar ke satu perkampungan untuk belajar tentang bahasa Arab, untuk belajar tentang kehidupan satu tempat, satu kampung, yang mana disusukan oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ini sejarah yang menunjukkan suasana yang pada ketika itu Nabi dalam keadaan yang tidak ada hiruk pikuk bandar, belajar dengan keluarga yang dia duduki sewaktu semasa dia masih kecil. Bagaimana Nabi SAW belajar untuk mengembala kambing, menjadi pengembala kambing. Ini semua adalah satu tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita selusuri dan kita belajar hikmah dan ibrah dia. Mudah-mudahan ia akan menjadi pedoman kepada kita bagaimana dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kemiskinan, masih lagi kita berpeluang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah meningkat dewasa, Rasulullah beruzlah di sebuah gua yang kita sebut sebagai gua Hira. Gua Hira ni satu peristiwa yang kita lihat bagaimana Rasulullah beruzlah di situ, mengasingkan diri daripada kaumnya yang menyimpang daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam pada ketika itu. Mereka menyembah berhala dan sebagainya. Hukum
rimba digunakan sewenang-wenangnya di dalam negara Mekah pada ketika itu. Kalau kita lihat, kemudian barulah Rasulullah SAW telah pun diberikan satu amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana Rasulullah SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam. Pada ketika itu kita tahu turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana ayat itu mencerita ataupun dimulakan dengan Iqra. Iqra ni maksudnya apa tuan-tuan? Apa maksudnya sahabat-sahabat sekalian? Iqra ni maksudnya satu perintah, satu fi'il amar yang menunjukkan supaya kita bacalah. Bacalah maksudnya satu kalimah yang pendek, satu perkataan tetapi bermaksud yang cukup besar tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab kita mengatakan Iqra, bacalah, menunjukkan bahawa Islam ini dimulakan dengan pembacaan. Bila kita sinonimkan lagi, pembacaan ini berkait rapat dengan ilmu. Ilmu pengetahuan sangat penting dalam perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Sebab itulah bila kata-kata Iqra, Nabi SAW ketika mana menerima wahyu tersebut, Jibril alaihissalam suruh Nabi bacalah Iqra. 3 kali Rasulullah disuruh baca, tetapi Rasulullah tidak menyatakan yang dia tidak tahu membaca. Kemudian setiap kali Rasulullah SAW disuruh membaca, dia kata tak boleh. Kemudian Jibril alaihissalam peluk Nabi SAW, peluk dalam keadaan Rasulullah itu menggigil ketakutan tu, dia peluknya Nabi SAW, kemudian dilepaskan pelukan, kemudian dia baca lagi Iqra. Bacalah kata Jibril alaihissalam, dan sampai kali ketiga dipeluk Jibril alaihissalam membacakan 5 ayat yang pertama dalam surah biasa sebut surah Iqra, yang mana Nabi SAW mendengar wahyu tersebut. Jibril alaihissalam bacakan kepada Nabi SAW, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana. Ikut apa yang dibacakan oleh Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Kita lihat bagaimana ayat yang pertama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama disuruh Nabi baca. Kemudian dibacakan itu menyebutkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu disebutkan sebagai Alladzi Khalaq. Tuhan Allah SWT ini Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Satu gambaran kepada kita bahawa dalam permulaan ayat Quran itu diturunkan kepada umat manusia, diceritakan tentang peranan akidah, iaitu ayat yang berkaitan dengan akidah, menunjukkan kepada kita bahawa Allah SWT ini adalah pencipta kepada sekalian makhluk. Allah itu Khaliq. Allah itu Khaliq, pencipta kepada sekian makhluk. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat itu, khalaqal insana min 'alaq, yang mana dia menciptakan manusia dari sebuku darah yang beku. Kalau kita mengaji sains, dan saya rasa setiap daripada kita, daripada bekas-bekas pelajar Majeksa ni, sebenarnya saya yakin semua mengaji sains belaka. Saya seorang je mengaji pengajian Islam kot. Tak tahulah yang lain macam mana. Saya sempat mengaji pengajian Islam lepas daripada habis di UTM, saya bekerja, kemudian saya ambil sarjana muda pula satu lagi, pengajian Islam di OUM. Alhamdulillah. Tak tahulah, peluang Allah Ta'ala bagi, kita gunalah. Jadi bila mana kita belajar, kita tahu ada kita persenyawaan berlaku, kemudian jadi kepada seketul darah. Ini sebut kata dia, seketul darah beku. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, bacalah Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah Tuhanmu yang maha pemurah. Kemudian yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat ini saya nak bawa sebagai satu permulaan dalam
pengajian kitab ini sebagai satu uh, penanda aras. Sebab apa? Sebab pengajian ilmu pengetahuan ini tidak akan habis sehingga kita meninggal dunia. Kita mati tu kalau boleh di penghujung kehidupan kita tu kita boleh belajar lagi. Bahkan sewaktu kita nak meninggal dunia pun kita diajar dengan kalimah la ilaha illallah, supaya kita berhadapan dengan Allah Taala dalam keadaan kita ini menyebutkan kalimah la ilaha illallah. Baik. Dan di situlah sebagai satu kepentingan yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Kita belajarlah walau di mana pun kita berada. Sebab itulah saya cemburu dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mana lepas habis degree kemudian sambung lagi master, kemudian sambung lagi PhD, dapat PhD, belajar lagi, sambung lagi PhD, kemudian buat research jadi pensyarah, kemudian belajar lagi dan belajar. Dan ia memberi manfaat, sebenarnya itu satu manfaat bukan saja kepada diri dia tetapi juga kepada ummah keseluruhannya. Dan kalau boleh kita cuba jadi macam tu. Tak tahulah, wallahu a'lam, kalau kita dapat peluang tu kita cuba grab, kita dapatkan. Alhamdulillah. Dan pada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang sama belajar tu, saya doakan supaya mereka dapat berjaya dengan cemerlang, dapat menggenggam seluruh ijazah seterusnya itu dengan jayanya dan terus berbakti kepada ummah. Jadi mudah-mudahan sebagai satu pemangkin semangat kepada rakan-rakan yang lain. Kalau boleh nanti setiap kali kita jumpa, kita boleh mungkin update sikit. Aku ini buat research itu, buat research ini. Bukan nak belagak tapi sebagai satu orang kata pemangkin semangat. Oh, rupanya kita ni ada masa lagi untuk buat research dan sebagainya. Baik. Itulah bila mana Rasulullah SAW berjaya ataupun ditaklifkan sebagai Nabi dan Rasul pada ketika itu, maka bermulalah kehidupan Rasulullah SAW membentuk masyarakat di Makkahul Mukarramah pada ketika itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam fasa, ada dua fasa dakwah Nabi SAW. Yang pertama dakwah secara sir, mana secara tersembunyi dengan rakan-rakan rapat, dengan saudara-saudara terdekat. Kemudian barulah bila mana turun ayat yang menyatakan supaya Rasulullah SAW berdakwah secara terang-terangan, barulah Rasulullah SAW memulakan dakwah secara terang-terangan pada ketika itu di Bukit Safa. Bukit Safa itu dalam sirah saya ringkas, saya nak beritahu, Rasulullah mengumpulkan seluruh penduduk Mekah pada ketika itu. Kemudian Rasulullah SAW memulakan pidato, memulakan ucapan. Dia tanya kepada penduduk Mekah. Bila mana Rasulullah bertanya kepada penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, Rasulullah beritahu begitulah, dia cakap Arab lah. Kata, kalaulah aku mengatakan ada segerombolan tentera yang akan menyerang Mekah di sebalik bukit ini, adakah kamu akan percaya? Bahkan ramai di kalangan ataupun boleh katakan semua makhluk ataupun manusia di mana dekat situ mengatakan mereka percaya kepada Rasulullah. Mereka kata Rasulullah tak pernah menipu, tak pernah menyatakan perkataan yang kalau Terengganu sebut lebong. Ada Terengganu tak sini? Lebong ataupun orang Kelantan sebut pelawak. Boleh belaka kita. Cuma Kedah tak ingat. Kedah panggil apa? Menipu. Rasulullah tak pernah berkata berbohong. Bahkan Rasulullah digelar sebagai Al-Amin. Kemudian bila mana semua kata percaya, bahawa Rasulullah menyatakan bahawa sesungguhnya aku membawakan, Rasulullah menyatakan membawa kebenaran yang mana hanya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, la ilaha illallah, dan sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ketika itulah maka berlakunya satu peristiwa yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lahab, Al-Masad, masa disebutkan tabbat syada abi lahab wa tabb. Rasulullah SAW membaca ayat itu setelah Abu Lahab ni mengatakan celaka kepada Rasulullah. Celakalah kamu wahai Muhammad. Kata gitu depan-depan. Nanti Allah Taala balas dengan ayat satu surah ni bagi dekat
kepada Abu Lahab sehingga Abu Lahab pun bergetar bila dengar ni. Tabbat syada abi lahab wa tabb. Nabi bacakan ayat ini, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Dan sesungguhnya memang Abu Lahab ni binasa. Abu Lahab ni binasa sebab tu kalau tak silap dalam peristiwa peperangan Badar, kalau tak silap Abu Lahab rasa mati pada ketika itu, dibunuh. Kalau tak Abu Lahab, Abu Jahal begitulah. Maksudnya akhirnya mereka Abu Lahab ni mati di tangan tentera Islam. Baik. Dan seterusnya kita tahulah saya sebenarnya nak bawa sedikit naratif bahawa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni pada ketika itu terhenti setakat tahun ke-10 Hijrah. Maksudnya ketika mana Rasulullah SAW menjadi Nabi pada sekitar setelah menjadi Nabi selama 23 tahun, tahun yang terakhir itu di Madinah, dan pada ketika itu dakwah Nabi terhenti. Sebab apa? Sebab nyawa Nabi SAW ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disebadikan di Masjid An-Nabawi, Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW di Madinah. Kemudian apa yang berlaku selepas itu, dia disambung oleh Khulafa' Ar-Rasyidin, sahabat-sahabat dia di kalangan khalifah yang 4. Kemudian disambung dengan orang-orang yang selepas daripada itu, ataupun kita sebut sebagai tabi'in. Tabi'in ni adalah mereka yang sempat jumpa sahabat Nabi tapi tak sempat jumpa Rasulullah SAW. Semua yang jumpa Rasulullah SAW, tak kiralah jumpa tu dalam keadaan dia masih kanak-kanak ataupun memang daripada awal dia mengikut Nabi SAW menjadi pengikut dia, disebut sebagai sahabat. Selepas itu, siapa yang tak dapat jumpa Nabi SAW, dikira sebagai tabi'in. Dan seterusnya disebut tabi'in. Kemudian tabi'in. Seterusnya, sampailah kita pada hari ini, yang mana dakwah itu disampaikan secara berterusan. Bahkan ada di kalangan ulama-ulama yang muncul dalam setiap zaman ni menyampaikan risalah Islam sehinggalah pada hari ini. Sebab itulah bila kita lihat pada karya kitab-kitab para ulama ni, kita akan dapat lihat betapa barakahnya ilmu yang disampaikan kepada mereka. Sebab apa? Sebab ianya boleh diamalkan sehingga kini oleh kita. Kalau tak berkatlah kitab ni, sudah tentu dia sudah hilang di telan zaman. Tetapi ia masih lagi berada dalam jiwa dan hati-hati manusia yang sehingga hari ini, menunjukkan bahawa perlunya kita memelihara dan perlunya kita menyambung tugas Nabi SAW untuk berdakwah kepada umat manusia keseluruhannya. Baik. Muslimin muslimat dikasihi Allah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Allah Taala, Nabi SAW menyebutkan, seorang ini diwariatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Imam Ahmad menyebutkan hadis ini sebagai hadis sahih. Menyebutkan may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, dia akan diberikan kefahaman tentang agama. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya tuan-tuan, sesiapa ni di kalangan kita ni, kalau kita ni diberi peluang ataupun kita ni dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendalami ilmu agama, Allah Taala akan permudahkan jalan dia. Allah Taala suka dia kalau contohnya mungkin bila mana kita ikut kuliah ni daripada hari ke hari, daripada minggu ke minggu, kita tak pernah miss, ataupun mungkin kita miss kejap, kemudian kita boleh dapat balik rakaman, kita dengar balik, menunjukkan bahawa salah satu mungkin Allah mendalami ilmu agama, dan ia satu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Mayuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah Taala inginkan kebaikan dalam diri dia, Allah Taala akan bukakan, dia akan berikan kefahaman tentang agama. Sebab itulah sudah semestinya kita ni nak jadi baik. Kita ni bukan saja kita nak jadi baik, mak ayah kita pun nak kita jadi baik. Tak pernah lagi dalam dunia ni saya dengar ada mak ayah dia nak didik anak dia jadi jahat. Tak tahulah, mungkin banyak pula call masuk ni.
Kacau betul Tak apa abaikan. Baik. Ada di kalangan uh, di kalangan kita yang Allah Ta'ala berikan kebaikan menunjukkan bahawa ia satu kehendak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan kebaikan tu mestilah dengan kefahaman dalam agama. Ini yang kita perhatikan. Mudah-mudahan. Begitu juga kita nak keluarga yang bersih. Dan para sahabat baginda menyebarkan agama itu dengan hujah dan dalil yang terang dan jelas. Sesungguhnya perkara yang terbaik dilakukan oleh seseorang adalah mengenali hukum hakam, halal dan haram, serta mengetahui perbuatan yang betul dan salah. Oleh itu, ilmu fiqh memainkan peranan utama bagi menjelaskan kesemua perkara itu. Saya masuk balik dalam pendahuluan untuk kitab ini, yang mana bila mana kita perkara yang terbaik yang dapat kita lakukan bila kita dapat kefahaman ni, sudah tentulah dengan cara kita nak memahami hukum hakam kita, atau halal haram. Kadang-kadang kita tu ini halal ke haram ke halam. Halam ni tengah-tengah, tak ada tengah-tengah tuan-tuan. Kita sama ada kita nak tahu dia halal ke haram. Dan ia tentulah mesti kita perolehi, atau kita akan dapat perolehi bila mana kita belajar tentang selek belok ilmu fiqh itu sendiri. Dan kitab ni dia menceritakan secara mudah. Dia tidak ada perbahasan yang panjang lebar ataupun terlalu complicated sangat daripada segi usul dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat sebenarnya kalau kita nak belajar, kita nak belajar ilmu fiqh ni, dia banyak orang kata, kalau kita betul-betul kita nak memahami betul lah, dia ada banyak susu galur dia. Kita kena belajar dulu apa itu ilmu usul fiqh, kita kena tahu kaedah fiqhiyah, kita kena tahu apa dia kaedah-kaedah fiqh. Semua tu kita masuk adalah ilmu usul, yang mana kalau kita belajar, insya-Allah kita boleh bukanlah kata kita boleh mengeluarkan fatwa, tidak, tetapi kita boleh menjadikan ataupun kita boleh mudah untuk kita mengistibatkan suatu hukum. Jadi kita sebagai orang awam ni, kita belajar kitab ini, mudah-mudahan kita dapat memahami dengan lebih literal, dengan lebih mudah. Mudah-mudahan. Para ulama kita yang terdahulu sudah mengarang banyak kitab tentang ilmu fiqh. Tidak syak lagi setiap pengarang yang mulia itu pasti sudah melihat adanya ruang-ruang ilmu yang menuntut mereka membuat pengisian, dan adanya kepulauan yang menuntut mereka melaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Ada dalam kalangan mereka mendapatinya perlu membuat huraian secara meluas, manakala yang lain pula mendapat sangat perlu kepada rumusan dan ringkasan sahaja. Dan ulama-ulama terdahulu dia telah banyak membahagikan. Kita lihat banyak kitab-kitab fiqh yang wujud macam di Syria ataupun di mana tempat kitab ni mula dikarang, ini sangat dekat dengan fiqh kitab yang tebal tu, fiqhul manhaji. Saya pernah tengok kitab yang Arab tu tapi tak sempat nak baca lah. Kalau baca pun tak nak faham juga. Tapi dalam terjemahan je pun telah pun ada, mungkin boleh kita dapatkan. Cuma nak beritahu, fiqh manhaji ni antara kitab daripada aliran mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama ulama di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Fiqh manhaji, kemudian ada kitab Imam Nawawi tu, kitab apa lupa dah. Jadi antara kitab-kitab yang disyarah atau dibacakan ataupun ditulis oleh para ulama untuk memudahkan kita untuk belajar tentang ilmu fiqh. Dan setiap daripada mereka ni mengarang kitab masing-masing dengan tujuan mengisi kekosongan yang perlu dipenuhi. Ada sebab apa? Ada perkara-perkara dalam fiqh yang perlukan kepada rumusan dan ringkasan-ringkasan sahaja. Dan ada yang memerlukan kepada huraian yang panjang. Contohnya kalau kita lihat dalam bab yang berkaitan dengan solat ataupun perkara yang melibatkan wuduk, rukun yang mula-mula sekali kalau rukun wuduk tu, rukun yang mula-mula sekali adalah berkaitan dengan niat. Niat ni kalau kita lihat dalam mana-mana kitab fiqh, dia tidak ada huraian yang mendalam tentang niat. Sebab apa? Sebab niat ni benda yang sangat mudah. Dia tak ada huraian panjang tentang niat tu bagaimana, perlu ada begitu begini, tidak ada. Tapi ada diterangkan sedikit tentang niat itu macam ni, niat itu begitu. Begitu juga kalau kita nak lihat tentang
dalam perihal tentang wuduk juga, ada yang berkaitan sebab wuduk ni ada berapa rukun? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada yang jawab. Okay. Ada 6 rukun, kita tahu. Kalau dulu biasa orang sebut 6 ni ada wuduk ada 6 rukun, di mana 2 rukun kering, 4 rukun basah. 2 rukun kering dengan tertib basah ni yang 4 tu lah. Jadi perkara-perkara macam tu mungkin tak perlukan kepada huraian yang panjang lebar. Tetapi ada berkaitan ataupun hujah-hujah yang berkaitan dengan fiqh ni perlukan kepada huraian yang panjang lebar untuk memahaminya. Contoh macam dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan munakahat, tentang perkahwinan kan, ataupun yang berkaitan dengan muamalat. Sekarang ni kalau kita lihat perkembangan ilmu fiqh ni sangat luas dalam ilmu muamalat, muamalat Islam. Kalau kita lihat, kalau dulu tahun 80-an ataupun tahun 70-an tidak ada langsung bank yang berasaskan kepada Islamic finance ataupun bank Islam, sehinggalah wujudnya bank Islam pada tahun 90-an kalau tak silap. Wujud bank Islam, kemudian barulah bertambahnya bank-bank seterusnya. Dan ilmu tentang muamalat ini sentiasa berkembang. Ini kalau kita lihat perkembangan dunia ni semakin banyak tentang Bitcoinnya, tentang unit trust, tentang saham. Saham pula bukan dekat KLSE saja di Kuala Lumpur, ada Nasdaq lah, ada apa lagi saya pun tak tahulah. Semua ni memerlukan kepada kajian-kajian dan juga pembentangan daripada para alim ulama kita. Dan inilah dia ilmu fiqh yang sentiasa berterusan dia punya pengkajian dia. Dan sudah tentulah ulama-ulama terdahulu telah mengeluarkan satu garis panduan yang cukup jelas dan cukup mapan untuk kita amalkan, dan ulama-ulama yang terkemudian ini melengkapkan lagi ilmu fiqh ini menjadi ilmu yang kontemporari dan juga sesuai digunakan pada zaman ini. Kalau kita lihat mungkin istilah-istilah yang tak pernah ada dulu ada sekarang ni. Contoh macam murabbahah, mudarabah, vitamin ajil, mungkin kharaj, cukai tanah, dan macam-macam lagi benda-benda yang tak pernah ada. Dan tak pernah ada ni bukannya tak ada, cuma tak diperkenalkan ataupun tak meluas penggunaannya di zaman ini. Mungkin ulama dulu dah kaji, tetapi zaman sekarang ni tidak lagi ataupun baru nak diaplikasikan. Dan kita dalam huraian pendahuluan ini juga, kitab yang kita bacakan ini telah disyarahkan ataupun diambil daripada syarah yang bertajuk Penghujung untuk Orang-orang yang Berharap. Syarah Safinatul Najah. Kita kena tahu sebenarnya matan ni adalah asas. Dia adalah raw, orang panggil. Kita panggil raw material. Dia akan bacakan benda-benda asas dalamnya, dia tidak ada huraian. Tapi lepas itu muncullah beberapa ulama yang mengeluarkan syarah pula. Syarah. Jadi sebenarnya bukan kitab ni saja, banyak lagi kitab sebenarnya yang menghuraikan tentang matan dan juga syarah. Contoh macam kitab Fathul Bari, itu kitab syarah. Panjang, besar. Satu Bari itu penuh. Kitab Fathul Bari. Kemudian ada nipis lah daripada syarah. Sebabkan kita ni tak berapa pandai, kita syarah lah. Kalau kita baca matan, kita syarah, nanti mungkin saya datang gitu. Baik. Jadi jadi syarah ini dinamakan sebagai Al-Murtaja Syarh Safinatul Najah, yang bermaksud penghujung untuk orang yang berharap pada syarah Safinatul Najah. Dia matan ni kalau kita lihat memang asas betul lah, memang asas sangatlah. Saya pun 2-3 hari ni kitab ni saya baru jumpa saja. Lepas mengaji dulu, kemudian letak dalam, kita letak kat rak atau pindah rumah, letak kat store.
Kemudian saya duduk belik-belik, banyak saya conteng-conteng lah. Bila conteng-conteng, baca-baca, aku tulis apa ni? Tak faham macam ni kan. Nampak balik, oh bila baca tu kita ingat balik, oh macam ni. Bila baca balik ikut Arab dia, kata, ya Allah, aku boleh baca kitab ni dulu. Tapi tak kata hebat tu, tak lah. Tapi macam saya sebut tadi lah, yang penting, bila kita baca, kita faham lah. Itu yang paling penting sekali. Dan dalam kitab ini, kitab kalau kita baca matannya mungkin kita akan faham lah, sebab dia bila kita baca matan, bila kita terjemah, dia memang menunjukkan kepada benda yang kadang-kadang dia ambil daripada petikan hadis, petikan daripada ayat Quran. Contohnya macam nanti kita lihat dalam bab atau fasal yang pertama nanti kita akan tengok tentang rukun Islam. Dia ambil daripada hadis Nabi SAW yang sangat masyhur dalam yang disebutkan dalam kitab Matan Arba'in, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi tentang hadis 40. Disebutkan tentang asas-asas iman, Islam, iman dan ihsan. Kita duduk kat situ, satu hadis yang sangat panjang. Kita akan baca pada minggu depan. Saya akan bacakan hadis tu. Kemudian kita akan rujuk balik kepada matan ini supaya kita boleh dapat lihat perbezaan. Ni matan, ni syarah. Baik. Jadi kitab ni kita syarahkan sehingga bab zakat. Kalau kita lihat banyaklah dalam ni. Kalau kita boleh tengok tentang kitab ini, kita mulakan dengan bab atau fasal yang berkaitan dengan akidah. Kita akan tengok sedikit apa itu rukun Islam, apa itu rukun iman. Kita akan perhatikan melalui pemahaman melalui hadis Nabi SAW, yang mana syarahnya nanti kita akan tengok bagaimana yang disebutkan sebagai rukun Islam, rukun iman dan juga makna kalimat tauhid. Kemudian kita akan lihat bagaimana dalam kitab ini disusun, bermula dengan taharah, bersuci. Memang menjadi satu perkara yang sinonim ataupun biasa, iaitu kitab fiqh biasa dia akan mulakan dengan taharah, bersuci dahulu. Bersuci ni kita akan lihat bagaimana najis dan sebagainya, tentang mandi wajib. Kita biasa dah mandi wajib kan, biasa. Cuma kita akan lihat tentang asas perkara itu sendiri. Mudah-mudahan sebab kita bila mana kita faham, insya-Allah kita ada kefahaman dan kita boleh ajar anak-anak kita pula. Apatah lagi kalau zaman sekarang ni, kalau macam bayi-bayi kita ni, saya kira ada yang dah ada anak remaja, mungkin yang perempuan, rakan-rakan yang perempuan, ada anak perempuan. Jadi kalau kita tahu tentang fiqh wanita, fiqhul mar'ah itu sendiri, ada lebih mudah untuk kita ajar berbanding dengan kita nak tunggu dia umur 15 tahun baru kita hantar ngaji tentang haid, nifas dan sebagainya. Nak ngaji tentang fiqhul mar'ah. Kalau kita faham, lebih kita mudah. Kalau ayah faham, lagi bagus. Ayah ajar mak ajar anak. Macam tu. Itu lagi cantik. Sebab kadang-kadang wanita ni atau perempuan ni dia balik tu tak sama macam lelaki. Perempuan ni kadang-kadang umur 9 tahun dah start balik. Bagaimana? Cuba kita bayangkan, kita ni mak. Kemudian kita tahu anak kita dah sampai masa dia dah balik, dia datang haid. Tapi kita tak tunjukkan dia cara. Sebab apa? Sebab mungkin kita pun, yalah dulu kita pun ingat lupa. Kita tahu setakat kita tahulah, kan? Sebab bersuci taharah ni dia ada kaitan dengan ibadah. Sebab kalau kita tak suci, kita berada dalam hadas, kita solat tu tak sah. Dah tak sah, berdosa. Boleh bayang tak? Kita solat nak dapatkan redha Allah Ta'ala, tapi kita berdosa kita solat. Sebab apa? Sebab kita tidak bersuci. Baik. Jadi tu. Jadi kat situ nanti kita akan lihat bagaimana kita belajar tentang solat. Kita belajar tentang pengurusan jenazah. Seingat saya pernah, tak tahu lah, saya pun lupa lah, saya ikut kursus jenazah ni masa form 4, form 5 ataupun masa saya di sekolah form 1, form 2, form 3 tu. Di sekolah lama lah. Tentang pengurusan jenazah ni saya ingat mungkin dah 2-3 kali dah ikut kursus, tapi nak praktik tu kadang-kadang ialah
kita kata tak apalah, bagi orang surau buatlah. Cuma alhamdulillah masa ayah saya meninggal itu, saya sempat bersama-sama dengan adik saya, dengan ipar dua saya untuk memandikan jenazah ayah saya. Jadi itulah, kita akan belajar sedikit tentang pengurusan jenazah. Cuma nanti ialah mungkin masa kita belajar pengurusan jenazah, saya akan bawa jenazah kat sini dah. Boleh ke? Boleh ke? Boleh kot jenazah olok-olok lah. Bukanlah nak belajar mengandi sangat pun. Kita nak tahu step dia. Jangan nanti kita nak buat apa lepas meninggal. Masa ayah mentua saya meninggal pun saya ada duduk situ. Masa mak mentua saya meninggal pun saya ada dekat situ. Masa ayah saya meninggal, saya tak sempat berada dengan dia. Sebab masa tu saya tengah mengajar. Adik saya tunggu di hospital. Adik saya yang duduk situ, yang ajar mengucap apa semua, saya sampai tu ayah dah tak ada lah. Kalau ayah mentua saya, masa dia meninggal, sebelum dia meninggal, saya sempat sampai di rumah, saya sempat buat CPR. Masa tu ada AED, saya pasang AED, kawan saya lah sekali ada, pasang AED, kita buat CPR. Tapi Allah Ta'ala lebih menyayangi dia. Dan masa yang sama bila ambulans KKM sampai, dia pun sah kan. Bahkan saya masih ingat momen tu, MA tu, saya lupa nama dia. MA tu pegang tangan saya, dia kata cukuplah, kata dah tak ada. Maksudnya memang sangat, orang kata momen yang sangat-sangat tak boleh saya lupa lah. Sama juga masa mak mentua saya meninggal pun, saya ada dekat-dekat dengan dia. Saya duduk situ macam doktor peribadi pula. Padahal saya bukan doktor pun. Saya ni acah-acah je. Saya duduk dekat situ sampai kan ada makcik-makcik kata, dia ni doktor ke? Tak, saya bukan doktor. Saya macam tu lah. Kita lihat. Penting untuk kita tahu cara kita menguruskan jenazah. Sebab apa? Sebab kita ni orang Islam. Dan kita ni, kita kalau boleh kita nak biar orang yang kita sayang dekat dengan kita, mak ayah kita, tok nenek kita, biar kita sendiri yang mandikan. Sebab apa? Sebab mungkin pada jenazah atau pada tubuh badan mak ayah kita ada aib yang ingin kita sembunyikan. Bayangkan kalau kita yang mandikan dengan adik-beradik, orang luar tak tahu apa-apa pun, dia akan satu, memanglah pengurusan jenazah ni ada fardu kifayah. Mudahnya kalau dah ada orang buat, itu satu benda yang kita tahulah. Cuma dari segi tanggungjawab, kita nak cerita tentang tanggungjawab. Kita sebagai anak ni, kalau boleh biar kita yang bertanggungjawab untuk menguruskan jenazah, daripada mandi, menghafankan, kemudian solat, kita jadi imam. Kalau boleh masa tu kita bertegas dengan imam. Imam kali ni biar saya jadi imam. Solat Jumaat tak jadi imam tak apa, tapi solat jenazah saya jadi imam. Memang imam tempat tu dia akan offer lah siapa yang ahli keluarga yang nak mandikan, nak solatkan tempat tu, dia akan offer lah siapa mandi dan sebagainya, jadi dia offer diri. Baik. Kemudian dan perkara ataupun satu hukum. Sebab apa? Sebab saya yakin tuan-tuan, di kalangan kita ni memang dah ramai konglomerat, korporat yang mempunyai pendapatan melebihi daripada yang kita gambarkan dalam kepala kotak kita ni, juta-juta contohnya. Jadi kita kena tahu sedikit tentang zakat, kita kena tahu apa itu haul, apa itu nisab, zakat mana yang perlu kita perlu keluarkan. Cuma mungkin dalam kitab ini taklah diterangkan secara panjang lebar tentang zakat, tapi insya-Allah sampai nanti bab yang terakhir itu saya akan cuba terangkan sedikit tentang zakat. Mungkin ada nanti soalan-soalan. Saya pun tak tahulah macam mana nak baca soalan ni, sebab saya punya phone kat sana, tapi saya try buka sekali lagi. Ada soalan ke? Wah. Sekejap saya buka sekali lagi. Kalau bergema nak buat macam mana? Bergema lah. Tak apa yang diorang baca dari yang pun tak tahu.
Macam mana baca soalan? Oh, kan dah bergema. Oh, bagus. Semua dengar dengan teliti. Saya keluar balik. Tak apa, kalau ada soalan mungkin nanti boleh. Tapi saya tak ada soalan sangat pun sebab ini saya hanya membacakan tentang muqaddimah tentang kitab Safinatul Najah ni, apa yang kita akan belajar. Kenapa dinamakan Safinatul Najah, bahtera penyelamat. Kemudian ia sangat penting untuk kita faham tentang apa itu ilmu fiqh yang pastinya mungkin saya yakin dan percaya ramai sahabat sini mungkin atau rakan-rakan sini dah biasa ataupun mungkin pernah baca kitab ni atau mungkin pernah belajar kitab ni. Siapa yang pernah belajar tu kalau ada apa-apa kesilapan tu boleh tegur-tegurlah. Saya ni pun budak baru belajar juga. Baru nak start ikutkan PKP ni dah baru dah 6 bulan kot daripada bulan 3, 7 bulan. Tapi inilah baru pertama kali saya berani nak buat kuliah maghrib seorang-seorang macam ni. Bukannya tak ada keberanian. Cuma yalah kita rasa kita ni ikan bilis kan. Ilmu pun tak banyak mana. Kalau kongsi pun rasa banyak tu pun kita tutup. Saya suka untuk kongsikan tentang biografi penulis kitab ini iaitu Syekh Syekh Salim bin Samir. Kalau kat kitab ni tu Syekh Salim bin Samir ataupun betul lah Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah bin Sumair. Tapi kalau dalam kitab Arab ni ditulis Tuan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yang mana dia menuliskan kitab ni atas mazhab Syafi'i, sesuailah dengan kita, mazhab Syafi'i yang digunakan di Nusantara ini, dan insyaAllah mungkin dalam permulaan kuliah minggu depan, tadi pun ada sahabat tanya berkaitan dengan aliran-aliran akidah ataupun aliran-aliran bagaimana disebutkan apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu salaf, apa yang disebut sebagai Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, Syiah. Ini semua mazhab-mazhab akidah yang mungkin boleh kita lihat pada minggu hadapan sedikit. Cuma disebut tentang fiqh. Fiqh ni dia ada mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi. Kalau ikut turutannya mulia dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni kalau tak silap dia tergolong dalam kalangan tabi'in. Sebab apa dia tabi'in? Sebab dia berguru dengan sahabat Nabi SAW. Berguru dengan sahabat Nabi SAW. Dan kemudian seterusnya Imam Malik. Imam Malik muncul selepas daripada itu, dan Imam Malik dia ada anak murid. Anak muridnya adalah Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kita akan tengok. Kemudian anak murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengasaskan ataupun yang diangkat sebagai imam mazhab yang keempat, Imam Hambali. Kalau kita lihat macam mana ada mazhab yang pelbagai ini, sedangkan ialah ada yang kata Rasulullah SAW, Rasul ni dia turun ayat banyak tu je. Sama Quran banyak tu. Hadis Nabi SAW pun macam tu, tapi kenapa ada banyak mazhab? Dan kita kena tahu bahawa perbezaan mazhab ni satu rahmat kepada kita, dan mustahil mereka ini mempunyai satu pertelingkahan yang dahsyat orang panggil. Sebab apa? Sebab setiap daripada mereka ni adalah takkan nak lawan Tok Guru, tak, tapi ia lebih kepada perkembangan ijtihad tempat dan seumpama dengannya yang sangat memberi rahmat kepada kita. Saya tak nak pergi terpanjang tentang itu, cuma saya nak sebut tentang Imam Syekh Salim bin Abdullah ni, As-Sumair Al-Hadrami. Mereka merupakan seorang al-alamah, seorang guru, seorang qadi, tokoh politik, pakar dalam hal ehwal ketenteraan dan seorang yang faqih. Dia dilahirkan di kampung Zi Asbah, sebuah kampung di lembah Hadramaut. Hadramaut ni kat mana? Hadramaut ni kat Yaman, kat Yaman.
dulu Yaman ni kalau zaman Nabi SAW disebut sebagai negeri Syam. Yaman, Syria, Dimash tu, kemudian Jordan tu semua dipanggil bumi Syam. Tapi sekarang ni dah terpisah. Panggil Hadramaut ni biasa memang sangat popular lah kalau orang mengaji kitab. Orang mengaji kitab bersanad ni memang sampai sana ada orang mengaji sampai Hadramaut. Dan mendapat pendidikan dan pengajaran melalui bapanya sendiri, itu Syekh Al-Alamah Abdullah bin Sa'ad bin Sumail. Beliau sedang membaca Al-Quran dan menekuni bentuk-bentuk pembacaannya, lalu digelar sebagai mu'allim, sesuai dengan masyarakat Hadramaut pada ketika itu, yang memberikan kepada individu yang aktif dalam mengajarkan Al-Quranul Karim. Dan pengulas buku merasakan mereka mengambilnya ini gelaran itu daripada hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Jalul Utsman radhiyallahu anhu, sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di Hadramaut ni dipanggil Al-Alamah kepada mereka yang alim tentang ilmu Al-Quran. Kita ni kadang-kadang ialah umur dah macam ni 37 tahun, tetapi kita baca Quran pun tengah langgar. Jadi tak tahulah kalau Hadi nak buka kelas Quran nak, kita jalan je, okey. Dulu belajarlah juga Quran ni dengan Ustaz Rasdi. Ustaz Rasdi buat kelas Quran tu, saya ikutlah juga sikit-sikit. Dan lepas tu bila dah belajar ni, boleh dah baca Quran dengan baik. Dan beliau belajar ilmu-ilmu syarak daripada ayahnya, dan ramai lagi ulama yang letak di lembah Hadramaut pada kurun ke-13 Hijrah. Antara ulama bernama Syed Umar bin Saqaf bin Muhammad As-Saqafi. Kemudian Syed Umar bin Zain bin Sumail dan selain daripada mereka. Syekh Salim ini juga menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Ramailah para pelajar yang datang kepadanya menanah ilmu, antaranya adalah Syekh Al-Habib Abdullah bin Taha Al-Haddad dan Syekh Al-Fatih Ali bin Umar Al-Baghurah. Dia adalah seorang tokoh yang soleh, sentiasa berzikir dan banyak membaca Al-Quran. Syekh Ahmad Al-Hadrawi Al-Maki menceritakan beliau, yakni Syekh Salim, mengkhatamkan Al-Quran semasa beliau bertawaf di Baitullahil Haram. Beliau wafat pada tahun 12,000 pula. Beliau wafat pada tahun 1271 Hijrah dan sudah meninggalkan beberapa karya penulisan, antaranya Safiyatul Najah, iaitu kitab ini, dan juga Al-Fawaidul Jaliyah fil Az-Zajar Al-Ta'afi Al-Hiyal Al-Ribawiyah. Ini juga tentang muamalah ni. Baik, Jadi itu sedikit mukaddimah tentang kitab ini. InsyaAllah minggu hadapan kita akan terus kepada pembacaan kitab ini. Mudah-mudahan saya siapa yang masih nak memerlukan kitab ini, saya masih ada lagi stok yang saya ambil itu baru ni. Banyak juga saya beli. Jadi kalau siapa yang nak beli sambil menderma, tak ada derma sangat pun, sedikit kita masukkan dalam akaun ataupun dalam tabung dana sekolah saya sendiri. InsyaAllah kalau nak boleh PM dalam Telegram boleh, dalam WhatsApp pun boleh. Sebabnya mudah-mudahan dia akan memberi sinar kepada kita semua. Dan saya juga ingin nak mungkin nanti saya nak minta Adi ajar macam mana nak buat frame bawah ni, nak letak nama akaun sekolah dan sebagainya. Bukanlah nak kata kita nak ambil kesempatan, tidak. Cuma saya nak berikan kesempatan kepada tuan-tuan, rakan-rakan sekalian untuk kita menderma ataupun untuk kita menyumbang kepada sekolah saya lah. Sekolah saya ni sekolah yang memang tak buat untung. Sebab apa saya kata tak buat untung? Sebab tak ambil yuran pun dengan pelajar. Langsung tak ambil yuran dengan pelajar. Kemudian semua yang belajar kat sini adalah anak-anak yatim ataupun mereka yang miskin, fakir miskin. Kita akan tapis. Siapa yang miskin, asnaf, fakir miskin, kita akan terima dia belajar kat sini. Kanak-kanak ataupun remaja lah. Kalau yang anak yatim, kita akan tengok. Orang susah, kita akan bagi belajar kat sini. Jadi memang tak kenakan yuran, cuma yuran tu daripada tuan-tuan lah. Tuan-tuan yang tolong bayarkan, mudah-mudahan ia menjadi bekalan kita di akhirat kelak. Jadi sebenarnya saya tengok macam-macam bila mungkin nak buka sikit sebelum kita tutup. Macam-macam orang kata
kata pandangan ataupun kata-kata yang dikeluarkan oleh rakan-rakan kita bila mana kita nak wujudkan balik perkumpulan alumni ni, kita nak buat majeksa ataupun buat satu persatuan kita sendiri, walaupun kita ada ansara. Tuan-tuan sekalian, sebenarnya dia jadi uh, satu kelebihan bila mana kita ni berkumpul dalam keadaan kita ni ada persamaan. Apa persamaan kita? Yang pertama, kita handsome. Untuk confirm lah. Yang pertama, kita ni sebaya. Kemudian kita satu sekolah yang sama, kita berkongsi interest yang sama. Cuma benda ni menjadi satu titik temu yang boleh kita kumpulkan untuk siapa? Untuk kita sebenarnya. Kalaulah kita nak kata mungkin ada sebahagian daripada kita nak ambil kesempatan, kesempatan tu kita tengok kesempatan yang macam mana. Kalau kesempatan itu kesempatan yang membawa kepada kemudaratan, bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan hukum Islam, maka is totally wrong. Memang sangat-sangat salah. Tapi kalau kesempatan yang kita buat itu adalah untuk pembangunan diri kita, untuk kita membangunkan ummah, untuk kita membangunkan ekonomi kita, ia adalah satu perkara yang diredai dan juga insya-Allah diredai Allah SWT dan mendapat keberkatan, dan insya-Allah akan memberikan kita satu peluang untuk kita berbakti kepada masyarakat sekeliling kita. Sebab kita hidup ni memang tak boleh hidup sendirian. Siapa sini boleh hidup sendiri? Kan? Dia tak boleh seorang-seorang dia je dekat Johor. Sama lah kita tak boleh duduk seorang-seorang. Kita kena ada rakan-rakan kita. Kalau kita lihat dalam asas kita bersaudara, atau kita dalam keadaan kita ni orang panggil berkenal-kenalan, kita dah kenal lama, tapi belum tentu kita dapat kenal hati budi kawan-kawan kita semuanya. Kalau kita lihat pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala pernah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha khabirum bima innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim. Allah Taala sebut, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan di kalangan kamu ni zakari wa untha, ada lelaki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba, kemudian dijadikan kamu ni berbagai-bagai bangsa dan bersuku-suku puak. Macam kita tahulah, memang kita ada lelaki, ada perempuan, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Negro dan sebagainya. Seluruh dunia memang ada macam tu. Dan apa Allah Ta'ala sebut? Inna akramakum indallahi atqakum. Kata wajahkum wa qabail, ada puak-puak dan bahasa-bahasa li ta'arafu. Tertinggal yang tu. Adalah untuk berkenal-kenalan. Nah, kita ni duduk dalam satu lingkungan, dalam satu perkumpulan yang sama interest, yang sama kenangan dan sebagainya. Berkenal-kenalan dah sesama kita, dan ia bukanlah untuk dijadikan sebagai satu perbandingan, engkau lebih mulia, aku lebih mulia. Tidak. Kenapa? Kemuliaan itu letaknya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau kita ni lebih bertakwa, kita paling mulia. Kita nak capai kepada kemuliaan itu, kita kena ada rasa takwa, dan takwa itu akan wujud bila mana kita berada dalam keadaan kita bersaudara dan tidak bermusuhan. Sebab apa? Sebab saya sebenarnya sebelum tu memang ada cerita tentang setiap daripada kita ni bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan ayat yang sama sebelum tu disebutkan, dalam surah yang sama, dalam ayat sebelum tu disebutkan innamal mu'minun, sebenarnya orang mukmin ini adalah bersaudara, ikhwah. Kalau ada yang ada bertembung, ada bergaduh, fa aslihu baina akhawaykum. Kalau kita tak bersatu, macam mana nak wujudnya fa aslihu tu? Sebab itulah saya ingat bila mana ada usaha-usaha yang dibuat oleh rakan-rakan kita, kita cuba sokong, kita cuba support. Sebab apa? Sebab kalaulah ianya memberi benefit, memberikan manfaat, yang manfaat tu untuk semua di kalangan kita.
takkan ada manfaat tu hanya untuk fokus orang tertentu saja. Sebab ia memang sangat-sangat batil dan insya-Allah akan bila mana satu benda yang batil itu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mohon supaya Allah Taala pelihara kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan mungkin ini saya minta mohon maaf ni terlebih ambil masa terlebih 10 minit tapi tadi boleh lewat sikit tapi tak mengapa, mudah-mudahan siapa yang belum ada kitab boleh dapatkan kitab. Kalau ada nak soal mungkin boleh soal, mungkin boleh take note. Saya nak buka tapi itulah takut bergema. Aku nak tutup yang sana, tak berbiar lalu. Okey. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.